Saya teringat masa anak pergi dulu, ada satu makcik tu stranded punya lama. Orang lah berjela lagi ni. Waktu sampai di Madinatul Munawwarah. Sekali Pak Arab punya security tu sudah check, Masya Allah, dia bawa keluar tu dia satu bakul macam tepung. Dia angkat, dia rasa orang punya makcik ni bawa tepung dal, dia bawa ke sana. Yang Pak Arab ingat kokain. Jadi macam-macam lah. Sebab itu pemeriksaan ketat dan sebagainya. Tapi kita bersedia dengan barangan yang baik untuk kita bawa ke sana. Apatah lagi barangan yang paling penting nak kita bawa, hati yang sihat sejahtera. Ini yang paling penting tuan-tuan. Kalau hati perungui, kalau hati Masya Allah macam-macam ada tuan-tuan. Susah lah. Pasal di sana kita tidak bersenang-senang. Walau kita tahu ada ramai jemaah haji juga yang suka bersenang-senang. Orang semayang dalam Masjidil Haram, dia duduk menikmati aircon di dalam hotel Pak Arab tu. Ada duduk tak semayang lagi, kaki kemas pula. Itu salah. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu yang paling penting bagi kita, pulangnya nanti kita tahu ada 3 kategori aja. Ustaz tadi dah sebut dah. Pertama, haji yang mabrur. Itu yang kita minta. Haji yang mabrur ni payahlah kita nak sebut, boleh lah. Kalau tanpa usaha, iltizam, tawakal, sungguh-sungguh mengaji, nak pergi haji, InsyaAllah tuan-tuan mungkin jemaah haji kita bakal mendapat haji yang mabrur. Kita doalah sama-sama. Yang kedua, haji makbul. Hajinya diterima tetapi pahalanya kurang. Yang ketiga ni masalah, haji mardud, bunyi pun buruk. Haji mardud, haji yang ditolak. Ada lagi haji. Yang keempat, Ustaz tadi sebut, haji malburuk. Ada juga. Yang kelima ada juga, haji apa? Haji dam. Tu masalah. Haji dam ni di kampung-kampung lah banyak. Kan? Kadang-kadang kita ni haji sekali dua je. Dia dah 80 kali ni haji. Rupanya kepala dia tutup oring aja. Main dam, tolak dam. Para hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Saya teringat tuan-tuan ya, sebelum kita pergi lebih jauh dalam isu dengan sebagainya. Para hadirin, dalam bab haji ni tuan-tuan perempuan, kita nak menyatakan bahawasanya kita tengoklah ihram disebut ustaz tadi, 2 helai kain putih tuala yang tidak berjahit. Selama hari ni pantang bocor seluar, alteration. Tapi kali ini diwajibkan seluruhnya, sultan, Perdana Menteri, timbalan, rakyat, tukang pecacai, tukang masak, tukang makan, semua sekali disyaratkan memakai 2 helai kain tuala putih yang tidak berjahit. Kata orang Perak, serope je. Samai tapi tak serope. Tu dia. Hati tak ada pelawai. Tu cerita kata dalam filem tu lah. Tapi saya nak bagi tahunya, putih belaka. Ardul bayadah, putih. Hitam tak ada, putih semua. Kullun white, putih. Dan ada satu sejarah tuan-tuan ya. Waktu pergi haji, arwah bapak saya ni mutawif haji. Saya banyak ambil cerita waktu dia berceramah dengan tabung haji dulu. Banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya kadang-kadang lucu lah kita dengar. Sebab jemaah haji tuan-tuan, saya syaratkan yang si lelaki tolong standby. Kalau pihak tabung haji hari tu kata belilah tali pinggang, kita belilah tali pinggang tu. RM14.5 kot zaman saya dulu. Sekarang tak tahulah naik sikit kot. Tali pinggang ada warna merah, warna hijau, belilah warna hijau. Nah, kita bukan fanatik warna, tapi saya nak sebut di sini, bila pakai ihram, pakai itu. Tuan-tuan, itu saya katakan tadi, kita masuk kawasan Baitullah Haram, Masjidil Haram ni tuan-tuan, bukan macam masuk Masjid Jengke, Masjid Muazzam, Masjid Copenhagen, bukan. Kita masuk ke Mekah tuan-tuan, ribuan juta orang. Sebab itu kita kena nasihat lah, kita kena dengar nasihat.
Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan itu ada manfaatnya bagi orang mukmin. Peringatan daripada penceramah-penceramah jemaah haji kena pakai, bila pakaikan tuala tu dua yang tidak berjahit, eloklah pakai tali pinggang, pakai tali pinggang. Pasal pernah terjadi yang si suami Pak Abu, contoh isterinya milah, Pak Abu dia kata buat ngabis duit, dia kata buat apa aku nak beli tali pinggang ni, hari-hari praktis depan cermin, elok aja katanya, tak gugur pun ke bawah, ketat katanya. Weh, kata rugi sampai RM20 beli tali pinggang, buat apa kata. Balik dari haji bukan aku pakai pun, dia pun pakai. Lepas hari-hari praktis sebelum pergi Mekah, ikat tu dia, ikat ihramnya ada cara tuan-tuan, tarik satu, tekan sini, baru tarik sini, tekan satu, pusing balik, baru gulung patutnya dengan tali pinggang. Macam style Piramli tu ada rupa-rupa pula keluar situ, bukan, itu samping Melayu. Maknanya buat Allah belah pakai macam tu tuan-tuan, yang disyarat pakai tali pinggang pasal apa? Sebab apa? Bila kita tidak boleh pakai selain daripada dua tuala ihram yang tidak berjahit, maknanya seluar Superman kena bawa keluar. Tahu seluar Superman? Minta maaf cakap dalam hukum, seluar dalam lelaki pun tak boleh pakai. Kau bayangkan tak boleh pakai. Kita kena jagalah aurat kita. Itu gambaran nak pergi besok di Yaumil Mahsyar yang Ustaz Syukri kata tadi, kita bertelanjang tu. Ini dan lagi ada lagi rasa malu tu nak tutup. Sebaik bagi dua laikan tuala. Bila dah dia pakai ihram tuan-tuan, Pak Abu tadi kata, yang Pak Abu ni dia tak nak dengar, rugi duit dia kata. Dia pun kata pada Milah, masuk Masjidil Haram, Milah, ni abang nak tawaf ni, apa-apa hal kau jangan pegang lain, kau pegang kain abang belakang. Nampak. Milah pun waqalu sami'na wa ata'na, pakat dengar dan taat. Yalah bang, pasal apa bang? Ayalah, kalau dibuatnya dilanggar dia orang, sekarang kau lari ke tempat lain, aku tak kira, aku cari perempuan Arab pula. Sudah, lagi kuatlah. Bismillah, pegang kain Pak Abu. Dia masuk tuan-tuan, round pertama tawaf, memanglah orang tak ada. Kata orang Jawa, sitik-sitik aja, sikit aja. Dia pun pusing kan, dia pun dah niat tawaf apa semua. Dia pun duduk di garisan Hajaratul Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, 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 walillahilhamd. Tadi dia dah pesan pada Milah, apa aku buat kau ikut Milah. Milah taat, nggih kata orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, Milah ikut jalan. Bila jalannya apa aku baca kau pun ikut ya, ikut. Milah pun taat. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, macam-macam lah. Dia baca Quran di situ, dia baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai rukun yang mana, sampai ke Hajar Aswad. Dia berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Milah pun ikut Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan. Round pertama memang tak ada orang, sejuk aja, angin berangin, alhamdulillah. Masuk pula round kedua, dia pun bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Sekali India Kashmir punya jemaah haji datang, sekali gempur tuan-tuan, 30 orang sekali grup. Bodoh masuk ke dalam. Udah Milah terkejut sikit. Masya Allah, dia pegang lagi kuat kain Pak Abu. Jalan lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk orang kedua, Masya Allah, dah berimpik panas sikit dah. Masuk orang ketiga, Iran punya jemaah haji pula datang. Masya Allah tuan-tuan, walaupun pendek-pendek, tapi Masya Allah dia orang datang ramai-ramai. Sekali rempur, Rum masuk. Milah agak kaget, maka dipegang kain Pak Abu lagi kuat. Pusing lagi tuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk kali yang kelima tuan-tuan, masuk tawaf yang kelima. Orang mana pula datang? Turki. Masya Allah, Turki datang pula. Masya Allah, masuk, badan dah besar-besar, masuk lagi. Milah lagi panik, tapi dia ingat pesanan dan amanat daripada suaminya, jangan lepas keledak kahwin lain. Masuk kali ke-6 tuan-tuan perempuan, sekali Arab Habsyi datang lah Syekh. Arab Habsyi tu dia punya muscle dia tu mengalahkan Undertaker and the Stone Cold. Punya besar muscle, datang pula dengan culuri muka Masya Allah. Memang nak buat kerja haji, macam ganeh nampak.
Milah bila tengok tu datang pula, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bunyi macam tu pula datang. Milah pegang terus kain Pak Abu, dia rameh terus. Bila Pak Abu dia berhenti tengah-tengah Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, walillahil hamd. Kucuk. Dia jalan-jalan, Milah terpijak kain dia. Masya-Allah tuan-tuan. Pak Abu jalan terus, dia bukan kata apa. Milah dia dah ketak dah. La ilaha illallah sebelah ni. Pak Abu dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Abu dia tak tahu apa. Orang ramai pak, enggak ada rasa apa-apa. Masuk sampai rukun yang Allah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya hafiz ya ghafir rabbil alamin. Bila berhenti garis Hajar Aswad, ada break sikit. Baru dia nak tahu berangin tak berangin. Dia pun bismillah ya Allah. Apa pasal berangin aja boleh macam. Tengok la ilaha illallah, Milah mana kain aku Milah. Apa Milah ada ketar-ketar tapi itulah adengan yang tidak ingin kita lihat kepada jemaah haji. Sebab itu perkara yang simple lah tuan-tuan. Perkara yang berat Ustaz Syukri dah cerita dah. Akidah mesti mampat. Apa makna tuan-tuan kita pergi mengerjakan haji? Ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Kita mengerjakan haji, masuk ke Mekah, tawaf qudum, wukuf di Arafah, menginap di Muzdalifah, sembelih haiwan kurban di Mina, masuk ke tanah haram, tawaf 7 kali yang Ka'bah, minum air Zam-Zam, solat sunat, tawaf di makam Nabi Allah Ibrahim, tahlul. Apa guna semua ini bapa rahimahullah kalau kita kembali ke tanah air dalam keadaan berkawan dengan syaitan yang ustaz tadi sebut? Apa makna? Kita lontar jamratul ula, wusta dan aqabah, bismillah ya Allahu akbar. Aku rejam syaitan dan kuncu-kuncunya kerana Allah Ta'ala. Rejam tuan-tuan. Saya tengok orang Malaysia yang paling kuat merejam, sampai pecah-pecah kepala Pak Arab tu dia boleh direjam. Yelah, kepala Pak Arab pun botak depan tu. Tengok serupa batu, macam batu perigi tu juga, bukan? Jangan main-main. Orang marah ke syaitan ni pergi ke Mekah, bakal haji akan tengok sendirilah. Marah ke syaitan ni tak nak royak lah adik kakak. Marah sungguh. Sampai batu kalau dah habis, selipar Jepun naik kepala. Selipar Jepun naik kepala. Bismillah Allahu akbar, berdepak kepala botak depan mata kita. Inilah yang kita nyatakan marah ke syaitan. Tapi tuan-tuan, sebenarnya konsep yang banyak tok-tok guru sebut, bila kamu melontar nanti, pastikan supaya batu yang masuk itu bawa sekali kekotoran yang ada dalam jiwa kita, tak mau kepada Islam dalam jiwa kita, marah pada gerakan Islam dalam jiwa kita, marah pada hukum Allah daripada dalam jiwa kita, lontarkan ke dalam jamratul ula, wusta dan aqabah. InsyaAllah jangan bawa balik ke Malaysia. Barulah balik tu ada rasa dia berjihad sikit lah, rasa-rasa fikir untuk bersama dengan jemaah ni. Kalau tidak tuan-tuan, balik haji seropa ya. Seropa. Rumah dah ada, kereta dah ada, apa nak ada? Ni nak berjuang-berjuang pasal apa? Relax di rumah, tekan Astro, tu dia. Macam-macam ada. Macam-macam ada makcik. Sampai pening lah pakcik tu, sampai dia tak nak balik rumah menantu dia dah. Duk tengok Astro je. Gelak seorang-seorang depan TV. Astagfirullah. Saya gitu ceramah Kedah, saya kata ni orang Kedah ni. Orang Kedah tak mengaku, dia kata orang Penang. Tak mengaku pula. Tak tahu lah orang Kedah orang Penang. Tapi memang macam-macam ada lah. Popular dah pakcik tu dah. Kalah Wahidah. Begitu keadaan. Kita nak supaya benda-benda khurafat, bid'ah, dalalah, segala kita tidak mahu kepada perjuangan Islam ni, kita campakkan tuan-tuan. Dan kalau kita masih ada keluarga kita yang degil, tak mahu juga kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu Allah Taala tak bagi taufik hidayah, kita doakan di multazam. Doa di multazam, mabrur tu doa tu, makbul. Tuan-tuan, saya tidak menolak kemungkinan antara jalan saya pergi berdakwah ni, saya bukan nak jadi ustaz pun, tapi orang dah panggil ustaz, alhamdulillah. Tapi mungkin doa, setiap kali arwah bapa saya pergi ke Mekah, dia akan berdoa untuk anak dia yang bernama Aqil ni. Pasal nama aja Aqil lagi balik. Tapi tuan-tuan perempuan,
kita dalam keadaan tersesat di tengah jalanan. Tapi doa seorang bapa, Masya Allah. Begitu juga kita yang punya anak-anak. Isteri pun sama juga. Di Mekah doa.